حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه الكرام. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Berkat qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana min ulumihi wad daraini amin. Berkata al-Fudail, baca Fudail, baca Fadil, Fudail. Berkata al-Fudailu ibnu Iyad. Berkata Fudail ibnu Iyad, dia kata macam mana Hanif? Siapa-siapa tiada beramal kerana manusia. Siapa-siapa tiada beramal, tiada mengerjakan amal. Tiada beramal tu kerana manusia. Dia tak buat amal, dia tak buat ibadat, seperti dia tak semayang, tak semayang sunat tu. Masalahnya, dia tak semayang sunat kerana manusia. Masalahnya dia duduk ke masjid. Sudah semayang Jumaat, orang ramai-ramai dalam masjid, dia pun selalu nak semayang sunat lepas Jumaat ke, bangun nak semayang Jumaat, jadi ramai-ramai orang duk tengok dia. Orang duk lihat dia ramai-ramai, dia pun tak semayang. Jadi apabila aku semayang ni, orang kata aku ni semayang kerana orang pula, aku tinggal semayang. Tu tinggal semayang kerana orang tu. Tidak beramal kerana manusia tu, iaitu tiada beramal kerana manusia itu riya. Itu riya. Tiada beramal kerana manusia riya. Dan siapa-siapa beramal kerana manusia, iaitu syirik. Beramal kerana manusia, iaitu syirik. Kerana manusia melihatkan dia, syirik. Itu dia. Buat amal kerana dia enggak amal kerana manusia riya. Siapa-siapa beramal kerana manusia, iaitu syirik. Syirik dengan Allah Ta'ala. Maka syirik ni ya ada dua. Satu syirik khafi, yang dua syirik jali. Maka diisi kita buat amal tu kerana manusia melihat kita tu. Mampu manusia melihatkan kita, kita buatkan amal, kita semayang, maka itu syirik. Syirik apa? Syirik khafi, bukan syirik jalil. Syirik jalil macam kita sembah berhala. Itu macam kita sembah berhala, macam apa, kita sembah lain pada Allah. Ni bukan kita sembah. Dah kita sembah pada Allah, tapi hal tu kita kerana manusia. Kita ibadat kerana manusia melihat kita. Manusia ramai melihat kita, kita semayang. Dan pula boleh jadinya kita buat kerana manusia. Itu syirik. Syirik apa? Syirik khafi. Bukan usalli lillah, usalli lil manusia tu dah. Kalaulah kita kata saja aku sembahyang fardu kerana manusia, tu syirik jali lalu dah. Tu. Jadi kerana manusia menyuruhkan dia, kita katanya. Manusia menyuruhkan dia, manusia memaksakan dia, dia mengerjakan amal. Maka itu dikatakan syirik. Syirik apa? Syirik khafi.
Maka syirik khafi di sisi ahli syariat. Di sisi ahli syariat. Adapun di sisi ahli ma'rifat syirik jali. Di sisi ahli ma'rifat, ahli kenal Allah Ta'ala akan sebagai kenal hakiki, di sisi mereka itu syirik jali hingga membawa kepada kufur. Na'udzubillah min zalik. Dalam tasawuf kalau mengerjakan amal kerana manusia dikatakan munafik dalam amal. Dalam tasawuf dikatakan munafik dalam amal. Bukan munafik pada agama, munafik dalam amal. Bukan munafik iman, munafik agama, bukan munafik dalam amal. Kerana apa? Kerana kita kerjakan amal itu kerana manusia. Itu munafik dalam amal. Ingat apa ni kata ayat. Lepas tu ikhlas duduk mana? Bermula ikhlas, iaitu ikhlas bahawa disembuhkan oleh Allah akan engkau daripada keduanya, daripada riak dan syirik. Sembuhkan engkau dari keduanya, riak dan syirik, apa? Daripada tinggal apa? Tiada beramal kerana manusia dan beramal kerana manusia tu. Tidak ada pada tu, sembuh pada tu. Tidak ada perkara tu. Jadi dua perkara ni menyakit ni. Apabila kita hilang menyakit kita dua perkara ni, itulah dikatakan sembuh. Sembuhkan menyakit kita tu, penyakit hati tu. Ketika kita buat amal, perasaan kita orang tengok ramai kita tinggal, itu riak. Dalam hal kita buat amal, kita buat nampak orang tengok ramai, kita buat kerana manusia suruh masalahnya, itu syirik. Maka ikhlas ni di antara kedua. Maka ikhlas ni ialah sembuh daripada dua perkara ni. Tidak ada riak, tidak ada syirik. Maka timbullah ikhlas. Kalau tu ikhlas ni membersihkan hati kerana Allah. Menyucikan hati kerana Allah, tidak ada lain pada Allah. Kalau ada lain pada Allah, maka kita tu masih tidak ada ikhlas. Tu ikhlas panggil. Itu kata Fudail Ibn Iyad. Sebagaimana riak memperlehat-lehatkan amalan itu tafsir bagi riak. Sebagaimana riak, apa riak? Hanya buat likongan je. Buat likongan. Soro-soro macam mana soro? Soro kaho. Okey, rusak ini pula. Okey, suara macam mana suara? Sebagaimana riak. Di sini hujan turun ni. Hujan kat sini daripada pagi. Ada pas malam. Dengan siapa ni? Ada sini banjir setengah-setengah tempat tu berlaku banjir. Kat sini kat sana wallah alam. Sebagaimana riak memperlehat-lehatkan amalan itu makna riak. Riak atau bahasa kat sini panggil rio. Rio. Apa rio? Memperlehat-lehatkan amalan itu, menghapuskan akan pahala seorang. Pahala amalan seorang tu sudah dihapus apabila ada riak. Lalu tu ulama tasawuf membahagikan 5 perkara ni, sifat
biar awak mampus sebenarnya. Tu. Nah, bahasa dia letak tu kasar tu. Biar awak mampus. Kenapa? Karena ada lima perkara ni, lima sifat ni dalam hati kita, maka amalan kita tidak ada suatu pun, bahkan habis, tak ada tinggal satu pun. Tu amalan. Kita perlihat-lihatkan amal kepada orang, maka semua tu menghapuskan akan pahalanya, pahala amalan seorang ni. Maka menghapuskan pula akan pahalanya, pahala amalan itu sum'ah, atau pahalanya, pahala seorang. Boleh juga tu, rojok kat situ tu. Menghapuskan akan pahalanya, pahala seorang, itu riak. Dan menghapuskan pula akan pahalanya, pahala seorang itu sum'ah, oleh sum'ah. Sum'ah ni apa sum'ah? Dia buat likungan, makna memperdengar-dengarkan amalan itu. Memperdengar-dengarkan amalan. Mana apa dengar-dengarkan amalan? Yakni, ini tafsir belakang. Yakni bahawa diperbuat oleh seorang akan amalan ketika seorang diri. Seperti semayang tahajud. Masa dia semayang, masa dia berzikir seorang diri kat rumah. Dia baca Quran seorang diri kat rumah. Semayang tahajud bersama seorang diri kat rumah. Kemudian diberitahukan olehnya, oleh seorang itu akan amalan kepada orang lain. Misalnya dia semalam tidur tidak jenera, tidak lelap. Apa tidur tak lelap, dia bangunlah semayang sunat, baca Quran, zikir. Maka berpagi-pagi pergi di masjid, dia pun duduk takhisi luar masjid. Nampak orang datang lalu mari, dia pun buat mengeluhlah suara dia. Buat suara penat sangat. Maka orang yang datang lalu ke masjid ditanyalah, apa weh kamu ni mengeluh pagi hari ni? Mengeluh pagi hari, apa hal kamu ni? Maka dia selalu bagi tahu, dia kata, oh semalam tidur tak lelap. Semalam tidur tidak jenera. Apabila manakala tidur tak jenera, aku pun selalulah bangun baca Quran, bangun zikir, bangun semayang tu semayang ni. Kau sampai subuh, habis tak penat lagi ni pagi ni. Tu jelah tu. Tu jelah lah tu. Tu panggil kata sum'ah. Kita buat amalan apa-apa tak payah bagi tahu kepada orang. Allah yang mengetahui. Kita amal kerana Allah, bukan amal kerana manusia. Ni maka susukkanlah amalan tu. Amalan tu kita susuk. Adapun kalau kita bagi tahu tu supaya menggemarkan orang ikutkan kita, maka itu tak apa. Kita bagi tahu ke orang supaya orang ramai-ramai tu ikutkan perbuatan semacam kita buat, maka itu okey, tak apa yang tu. Nah, tapi yang ni tak ni. Yang ni kita buat semata-mata kita bercakap supaya sedap mulut, sedap hati kita cakap dia. Maka itu tak boleh. Dikatakan sum'ah, memperdengarkan akan amalan ke orang. Masa dia buat seorang diri, tapi bagaimana kalau jumpa orang dia bagi tahu ke orang. Itu sum'ah. Berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi sungguh pun dia beritahu, istidrak pada kata diberitahukan olehnya akan amalan kepada orang lain. Sungguh pun diberitahu, tetapi bukan kerana diikut olehnya. Tu ikut olehnya, bukan kerana diikut olehnya, oleh seorang. Nah, bukan dia buat tu supaya orang ikutkan dia tu, dah. Semata-mata dia bagi tahu dah. Adapun kalau dia bagi tahu ke orang, supaya orang ikutkan dia tu, itu tak apa. Macam orang pemerintah lah. Dan dia guru bagi tahu kepada anak murid dia. Dia ni imam bagi tahu kepada rakyat dia. Dia ni pemerintah, dia beritahu kepada rakyat dia, orang bawah tanggungan dia, supaya orang ikut akan perbuatan sama dengan dia. Itu tak apa. Ini semata-mata tidak kerana diikutkan oleh orang. Nah, itu sum'ah. Berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa-siapa
ia memperdengarkan amalannya, amalan siapa-siapa, maka Allah Ta'ala mendengarnya amalan, ataupun mendengarnya amalan siapa-siapa tadi. Dan siapa-siapa memperlihatkan amalannya mana siapa-siapa, maka Allah melihatnya amalan siapa-siapa itu pula. Allah Ta'ala yang mendengar, Allah Ta'ala yang melihat. Kita bagi tahu ke orang, Allah Ta'ala tahu. Jadi jagakan baik. Amalan buat tidak payah, tapi yang payahnya kita nak jaga dia tu payah. Banyak wadah hadis-hadis Nabi berkata, man takallama bi kalamid dunya fil masjidi ahbatallahu amalahu 40 sanah, atau kama qala, siapa dia cakap benda dunia di dalam masjid, cakap perkara dunia dalam masjid, maka Allah Ta'ala meruntuhkan amalan dia 40 tahun. Meruntuhkan amalan 40 tahun. Maka hadis ini ulama menangguhkan hadis tahdid, menakuti. Nah, menakuti pun baik apabila kena sungguh, habislah amalan kita. Sampai amalan ni kita buat tu memang tak payah mana amalan. Nah, amalan kita buat tak payah, tapi yang paling payahnya nak jaga amalan kita tu, itu paling payah sekali. Kadang-kadang kehidupan kita ni ada sum'ah, ada riya, ada takabur, ada ujub, ada hasad dengki. Maka 5 sifat itulah menghapuskan amalan kita, tidak ada satu pun. Kita tilik syaitan, kerana apa dia keluar dari syurga? Karena dia kata, aku lebih baik pada engkau, hei Adam. Habis amalan dia. Daripada 120,000 tahun dia kerja ke amalan dalam syurga, maka gugur habis dengan perasaan, mari aku lebih pada engkau. Aku baik tak apa. Kalau aku lebih baik tu, hak tu yang tak boleh. Aku nak jadi orang baik, okey. Tapi aku nak jadi orang lebih baik padamu. Dia takut. Karena syaitan keluar pada syurga kerana perkataan lebih baik tu lah. Tu ingat baik. Tu. Ini riak kat sini 2 sifat saja, iaitu riak dengan sum'ah. Dan kita ada lagi lah sifat yang lain pula, riak, sum'ah, ujub satu lagi. Nah, sifat ujub dan pulaknya sifat apa? Sifat takabur, sifat hasad dengki. Maka 5 perkara ni mesti kita jauhkan diri kita dari 5 perkara ni. Nah, kalau ada 5 perkara dalam hati kita, maka amalan kita tidak ada dah. Tidak ada walaupun satu pun. Karena amalan kita sudah terhapus dengan 5 sifat yang keji tadi. Habis katanya Nabi SAW, innamal a'malu binniyat, ay innama sihhatul a'mali murtabitatun binniyati. Sesungguhnya sah segala amalan-amalan itu bergantunglah ia dengan segala niat-niat. Maka kata Nabi macam ni adalah amalan yang dikehendaki dalam perkataan ini, perkataan innamal a'malu binniyat ni, iaitu amalan yang dikehendaki dalam perkataan ini segala amalan taat. Segala amalan taat. Tu amalan taat mana amalan yang wajib dan sunat, dan bukan amalan yang harus. Bukan amalan yang biasa, bukan amalan yang harus. Ini kalau tidak jadi tangga bagi taat. Adapun kalau benda harus itu jadi tangga, jadi wasail, jadi perhubungan bagi taat, maka yang harus tu pun jadi ibadat juga. Tidak sia-sia dah. Tapi khususnya amal sah dengan niat itu ialah amalan taat, seperti semayang, puasa, zakat, haji, kurban, akikah, macam tu. Itu disahkan dia dengan niat. Niat dah tapi syarat tidak cukup, syarat tidak sempurna, maka tak boleh juga kita semayang.
Aku semayang fardu zuhur 4 rakaat tapi syarat tak ada. Tak jadi. Tak sah semayang. Kita buat haji, kita puasa, kita niat tapi syaratnya kita tidak ada dalam kerjakan akan ibadat tadi. Ada niat ni awal. Niat ni awal, syarat ni sebagai nak mengesahkan amal ibadat. Syarat dia. Maka syarat ni mestilah syarat. Siapa dia nak buat amal ibadat, dia mestilah. Kalau semayang, ya ada rukun, ada syarat. Ada rukun dan syarat. Maka rukun bagi semayang, niat. Kalau tak niat, tak jadi semayang. Dah kita niat semua dah okey, tapi syarat semayang tak ada pula. Seperti semayang tak ada, tidak tutup aurat, tidak hadap kaki belak. Nah, maka semayang kita tidak sah. Rukun tidak kita buat, tapi syarat tak ada, tak jadi. Aurat kita tutup tak sempurna, tutup bermain-main gitu ya. Bukan tutup dengan sungguh hati. Nah, macam orang semayang sekarang ini semayang tutup aurat itulah, dia pakai baju, pakai seluar masalah. Nah, baju dan seluar dia tu seluar bawah ada busak. Nah, masa dia rokok, dia sujud, maka baju terangkat. Terangkat naik, nampaklah aurat dia, nampak blender ke, nampak apa lah. Kadang-kadang dia rokok tu ni lubang celah nampaklah aurat dia kat dalam tu. Ni banyak tu. Ni orang pandai semayang tapi tak pandai syarat-syarat semayang. Maka syarat semayang ni lah mesti kita kena jagakan. Nah, bukan kita pandai niat tapi syarat tak ada, maka tak jadi juga. Maka niat ni sebagai nak jadikan amal ibadat, nak mengesahkan ibadat. Tu sekarang taat tu. Dan bukan amalan yang harus. Bukan malah harus. Ini tak berhajat kepada niat. Seperti kita nak basuh baju, nak naik pokok kayu, ini tak kena niat lah. Saja aku naik pokok kayu, bagus sah tak. Sahaja aku nak basuh baju, bukan juga. Saja aku nak minum air, bukan. Saja aku nak makan, bukan tu. Itu tak masuk lah. Walaupun kita tidak niat, maka tak apa, sah. Kita naik pohon kayu, naik pokok kayu, memanjat pokok kayu dengan tidak ada niat pun sah. Tu. Akan tetapi kalaulah kita jadi benda yang harus ni sebagai perhubungan bagi taat, bagi ibadat, maka yang harus ni pun jadi ibadat. Semacam kita tu qada hajat. Qada hajat kita ni, kita sebelum daripada kita nak semayang, mesti masuk cuci tu cuci. Dah cuci itu kita gantung hati kita, aku nak buat amal ibadat. Maka qada hajat kita tu jadi ibadat. Habis niat ni baguslah. Benar harus. Benar harus, tapi apabila kita berhubung dengan ibadat, maka yang harus menjadi ibadat. Boleh pahala. Sama juga boleh pahala. Nah, naik motor harus. Naik motor, naik kereta harus. Tapi kita nak pergi ke mana? Naik motor nak pergi ke masjid, maka boleh pahala. Benar harus, boleh pahala. Tengok perhubungan dia. Bismillahirrahmanirrahim. Maka itu tak perlukan niat. Sahaja aku naik motor nak pergi ke masjid, tak kena niat tu. Dia jadi sendiri dia. Hanya kita jadikan benda harus ni bergantung dengan ibadat, maka itulah dikatakan ibadat benda harus. Seperti kita makan. Aku makan kerana menguatkan badanku, ibadat pada Allah. Jadi makanan kita tu, makan kita, minum kita tu jadi ibadat. Pentinglah niat ni, penting benar. Macam kita pakai baju, rasa tu kita pakai untuk perhiasan saja. Nah, tidak niat menutupkan aurat saja ya, kita tak boleh apa-apa. Tapi kalaulah kita pakai baju, pakai pakaian ni, kita niat menutupkan aurat, ketika tu dapat pahala. Tu. Berkata Al-Haris Al-Muhasibi, adalah ikhlas itu, ada ikhlas itu tiada masuk pada amalan yang harus. Ini kata Al-Haris Muhasibi. Adalah ikhlas itu tiada masuk pada amalan yang harus. Pasal apa? Kerana ia amalan yang harus ni tiada bernama ibadat. Sebab tu tak masuk dalam ikhlas tak masuk dalam ibadat atau amalan yang harus, perbuatan yang harus.
Seperti makan, minum, naik pokok kayu, naik kereta, naik motor, berkait kereta motor, apa saja tu. Itu tak masuk. Pasal apa? Kerana ia amalan yang harus itu tiada bernama ibadah. Dan tiada pula membawa kepadanya dak ibadat. Apa? Dan tiada pula amalan yang harus itu. Dan tiada masuk pula amalan yang harus itu. Tak masuk, tiada pula amalan yang harus itu membawa kepadanya kepada ibadat. Itu kata Al-Haris Al-Muhasibi. Itu yang harus. Karena ia tiada bernama ibadat dan tiada pula membawa kepada ibadat. Misal bagi amalan yang harus, perbuatan rumah batu yang besar-besar. Itu amalan yang harus, perbuatan yang harus. Memperbuat rumah batu. Rumah batu. Dulu rumah kayu, ni rumah batu, rumah yang dibuatkan dia dengan batu simen yang besar-besar, tetapi tiada mengandung suatu cadangan atau maksud, semata-mata buat nak mendiami dalamnya sahaja. Tidak ada niat buat cadangan, buat maksud aku buat rumah besar ni supaya mudahkan apa pelajaran aku ke orang datang rumah aku boleh belajar kat sini. Ini bilik tetamu ni tu. Tu cadangan dia tak ada. Semata-mata dia buat rumah besar dah. Tapi tidak mengandung suatu cadangan atau maksud. Itu dikatakan harus. Adapun apabila diperbuatnya seorang suatu bangunan, pasal pembuat tu supaya dijadikan masjid, pejabat, office, tempat kerja dan lain-lain sebagainya. Sebagai masjid dan pejabat tu. Tu pondok, surau, musalla. Tu. Maka iaitu suatu bangunan itu ibadat. Dan disuruh perbuatnya suatu bangunan begitu. Kalau kita buat suatu bangunan, ada cadangan. Macam kita buat rumah besar, kita cadangan, ni bilik tetamu. Tu bilik tetamu, ini tetamu berdatang mari kat sini. Ini bilik tu, bilik ni bilik tu. Barulah jadi ibadat. Kerana muliakan tetamu ni itu pahala yang besar tu. Itu pahala yang besar. Dan siapa dia muliakan tetamu ni, Allah tetamu masuk rumah kita tu. Ada sebuah hadis tu, mafhumnya. Siapa dia? Tetamu masuk rumah kita tu membawakan 1000 karamat masuk rumah kita. 1000 karamat masuk rumah kita tu, tetamu datang rumah kita. Sebab itulah tetamu mari kita ada tempat ni, tempat tetamu, tempat rehat, tempat duduk, tempat apa. Kita buat cadangan untuk macam tu. Tu baru jadi ibadat. Cadangan kita tu, kalaulah kita buat semata-mata buat, tidak ada cadangan, tidak ada maksud apa-apa pun, maka itu sahaja, tidak ada apa-apa. Rumah kita boleh buat rumah besar, kita boleh buat tempat ibadat boleh. Sini tempat belajar Quran, tempat belajar, tempat semayang, tempat baca Quran apa, macam-macam. Semacam orang perempuan kan, perempuan ni tak pergi masjid, dia semayang kat rumah. Maka di sebuah ilmu fiqahnya, afdal mana di antara perempuan semayang masjid dan semayang di rumah. Maka afdal semayang di rumah. Maka di masjid tu dikatakan tempat lelaki, di rumah ni dikatakan masjid, tempat bagi perempuan. Maka eloknya perempuan tu dia buatlah tempat masjid untuk dia. Masjid, tempat cadangan untuk semayang kat situ. Kalau dia nak semayang, dia semayang kat situlah. Tapi banyak tidak ada masjid perempuan, dia semayang ikut. Kadang-kadang dapur semayang. Kadang-kadang sini, kadang-kadang situ, dari situ. Rata, di rumah dia tu dia tempat semayang semua. Jadi kalaulah Allah Ta'ala bagi rezeki kita, kita buatlah satu tempat masjid.
bagi orang perempuan. Jadi kat situ tu tak bagi benarlah orang lain tu mengganggukan tempat tu. Anak-anak nak main pun tak bagi main lah tempat tu. Tempat tu kita sediakan untuk semayang, untuk baca Quran. Tempat tu dikatakan masjid. Adapun masjid itu tempat semayang laki-laki. Masjid tempat semayang bagi perempuan. Iaitu tempat dia di rumah. Tu. Maka iaitu suatu bangunan itu ibadah dan disuruh memperbuatnya suatu bangunan itu. Bangunan seperti ke masjid, jadikan pejabat tempat kerja dan lain-lain sebagainya. Kerana kerja ni bukan fardu kifayah, fardu ain. Kerja kalau kita tak ada duit. Kerja tu menyebabkan kita nafkahkan isteri kita, mesti kita kena kerja. Kalau itu nafkah tu fardu ain tu bukan fardu kifayah. Wajib atas lelaki kena nafkah. Kalau itu apabila nak nafkah dengan isteri tidak ada pitih, malaikat kena kerja, kecuali kerja tu nak kerja. Tu kena kerja tu. Kalau dia duduk tak ada kerja pitih mari tak apa tu. Tak ada kerja. Tak payah yang tu. Jadi diri nafkah tu wajib tu. Wajib setiap orang perempuan lelaki-lelaki. Kalau tu dia kerja, tempat kerja cadang untuk dia. Itu cadangan. Jadi ibadat juga tu. Jadi ibadat. Zahirnya dunia tapi hakikat akhiratan. Akhiratan tu akhirat hakikat tu. Tu. Kerja ni mestilah kerja, jangan bukan perempuan kerja, laki duduk rumah. Kalau duit ada okey tak apa. Ni pitih pun tak ada, nafkah pun tak ada nafkah. Dosa laki-laki. Perempuan tak kerja tak berdosa, tapi laki-laki tak kerja berdosa. Pasal kewajipan dia tu. Kena tanggungjawab. Kalau dia tak kerja tapi dia ada hasilan, dia dapat masuk hari-hari, orang turun kerja bagi dia jadi bos, okey dia tak ada apa. Tapi wajib bagi dia kena nafkahkan bagi orang duduk bertanggungjawab dia. Banyak lagi tu, banyak lagi orang kita tak tahu banyak. Dan tiadalah masuk ikhlas itu pada perbuatan yang haram atau makruh. Perbuatan yang haram seperti bercuri, berjudi, itu tak payah ikhlas dah. Atau makruh, isap rokok, atau makan petai, makan budu, masalahnya itu tak payahlah, tak masuk dalam ikhlas. Seperti orang yang menilik kalau sesuatu yang dilarang, menilik nyonya sesuatu. Ini perbuatan yang haram. Maka ini tak perlu kepada ikhlas. Orang yang menilik kepada sesuatu yang terlarang, menilik nyonya sesuatu. Maka apa ke mana menilik? Menilik dengan melihat tak sama. Melihat dia tengok itu berarti dia tak. Tapi menilik ni dia lihat atau dia perhati pula satu lagi. Itu menilik. Tu katakan menilik. Kalaulah dia terlihat itu tak apa lagi. Melihat bukan menilik. Menilik ni mana tu dia lihat lepas tu perhati satu lagi. Itu dikatakan menilik. Menilik kepada suatu yang terlarang, menilik nyonya suatu. Kalau yang ditarangkan tilik, dia menilik, maka itu katakan haram. Maka itu tak berkehendak kepada ikhlas. Kemudian daripada menilik tu, didakwakan nyonya orang itu bahawa ia orang itu menilik kepadanya kepada suatu yang terlarang. Menilik kepadanya sesuatu terlarang kerana berfikir pada perbuatan Allah Ta'ala. Aku tengok benda ni, aku ingat perbuatan tu. Pakak mereka tak sama, mudah leh tengok, aku tak apa tengok. Pasal aku tengok ni, aku ingat ini perbuatan Allah Ta'ala. Kamu tengok suka-suka main gitu ya. Tak boleh kita nak buat lari begitu, tak boleh. Perkara yang Allah Ta'ala lah haram menilik, maka tak boleh menilik. Maka cuba kita lihat ni. Kerana apa orang perempuan apabila dia menangis, dia tutup mulut. Orang laki-laki dia menangis, tutupkan mata.
Cuba perhati. Kalau orang laki-laki masa dia menangis, dia tutupkan mata. Kalau orang perempuan dia menangis, dia menutupkan mulut. Ada sabab-sabab dia tu. Nah, sabab dia kerana orang lelaki ni kebanyakan dosa dia dengan sabab menilik. Dengan sabab mata. Tok naik motor ni, selisih dengan bini orang tu. Dah lagi dia tengok ni. Dah lagi dia tengok ni. Mata dia tu buat dah lagi tu. Cepat mata dia orang lelaki ni. Masuk dalam pasar malam tu, masuk masa beli apa-apa, dah lagi mata dia tilik. Mata dia tengok tu dah lagi. Sebab itulah kebanyakan dosa laki-laki daripada mata. Dia tahu dah, kata benda ni tak boleh. Nah, benda ni tak boleh lah, ni bini orang ni. Ni bini orang. Tak apa dia, tengok ya orang tu. Tengok, oh lawa, jangan bini siapa ni. Masalahnya. Nah, tu. Jadi kebanyakan laki-laki ni dosa dia dengan sebab mata. Ada perempuan, kebanyakan dosa dia dengan sebab mulut. Karena perempuan ni seorang yang suka bercakap-cakap, lebih-lebih lagi hak orang. Oh, suka benar kalau hak orang. Hak dia jarang-jarang ya. Tapi hak orang ni, tu macam tu, ni macam ni tu. Cakap baik pagi sampai zuhur tak puas lagi. Ni dia weh. Nah tu kata setengah tu bukan semua dah, setengahnya begitu. Sebab itulah masa menangis orang laki-laki dia tutupkan mata. Kalau perempuan masa dia menangis dia tutupkan mulut. Mata dia buka. Tu. Nah. Baiklah tu. Astagfirullahalazim. Tu dia weh. Sampai benda yang haram ni, benda yang makruh ni tengoklah. Benda ni benda ni kalaulah kita buat dia tak payah ikhlas dah. Aku buat ni kerana ikhlas ni, aku ingat perbuatan Tuhan ni. Tak. Aku ingat perbuatan Tuhan yang benda dah sebab tu aku buat, maka tidak bergantunglah benda ni. Benda tak ada apa-apalah. Katanya Nabi SAW, innamal a'malu, adalah perkataan ini, innamal a'mal, muhtamal, ditanggung akan dia kepada beberapa perkara. Sebut kata amalan tu ditanggung kepada beberapa perkara. Hanya sah amalan, diterima akan amalan dan sempurna amalan. Ada. Hanya sah amalan. Sah amalan mana diterima akan amalan dan sempurna amalan. Tu sah amalan. Amalan diterima ataupun amalan tu sempurna. Maka Imam Abu Hanifah mengambil dengan ihtimal yang akhir sekali. Apa ihtimal akhir sekali? Yakni hanya sempurna amalan itu berserta dengan niat. Itu menanggung oleh Imam Abu Hanifah. Hanya sempurna amalan itu berserta dengan niat. Dan dikecualikanlah daripada amalan perbuatan itu apa-apa perkara daripada meninggalkan amal. Ada. Dan dikecualikanlah, diisnakanlah daripada amalan. Gapo ala sini? Perbuatan itu. Dikecuali daripada amalan perbuatan itu apa? Dikecuali apa-apa, akan apa-apa perkara daripada meninggalkan amal. Gapo? Seperti menghilangkan najis dan sebagainya, sebagai menghilangkan najis. Maka ia ini tidak bergantungkan dengan niat. Tapi perkara yang meninggalkan amal yang tidak bergantungkan dengan amal, seperti menghilangkan najis dan sebagainya, sebagai menghilangkan najis. Bukan kata apabila nak menghilangkan najis niat, aku menghilangkan najis dah. Ini kecualikan, tak payah niat ni. Maka perbuatan yang seperti ini
tiadalah berkehendak sahnya perbuatannya seperti ini. Tu. Maka perbuatannya seperti ini, apa? Seperti menghilangkan najis ni. Tiadalah berkehendak sahnya perbuatan seperti ini ni kepada niat dan sengaja. Ini tak berkehendak dan niat dan sengaja. Seperti menghilangkan najis. Tetapi hendaklah diperbuatnya seorang amalan itu kerana Allah. Tu buat amalan kerana Allah. Apa amalan menghilangkan najis tu masalah. Kita buat menghilangkan najis tu, aku buat kerana Allah, aku menghilangkan kerana Allah. Pasal apa kau hendaklah buat begitu? Supaya diperoleh pahala kelak pada hari akhirat. Supaya dapat pahala semata-mata pada hari akhirat. Dan hal kita menghilangkan najis itu harus tak payah niat. Tak perlu berniat, tapi kita hilangkan najis kerana Allah. Karena Allah perintahkan suruh kita menghilang. Dengan sebab kita menghilang kerana Allah itulah diberi pahala oleh Allah pada hari akhirat. Masa Nabi kita dihilangkan dengan air najis. Masa Nabi dulu dipotongkan anggota, dipotongkan kulit, dipotongkan daging apabila mengenakan najis. Kalau kena banyak-banyak, tu kena potong anggota. Kalau mengerjakan dosa, taubatnya dibunuh. Itu umat dulu pada Nabi kita. Adapun Nabi kita ni tak. Semua hukumnya sederhana, tidak kuat dan tidak ringan. Sederhana. Kita tengoknya kahwin. Syariat Nabi Musa boleh dikahwinkan ikut kehendak. Tidak ada sakatan. Gagah 100, gagah 1000. Pada masa syariat Nabi Musa AS. Syariat Nabi Isa AS disyaratkan satu orang sahaja dah boleh kahwin. Kerana Nabi Isa dibangsakan kepada ibu. Isa bin Maryam dibangsakan kepada ibu. Lalu disyaratkan syariat Nabi Isa boleh kahwin seorang saja. Adapun syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sederhana. Tak banyak semacam Nabi Musa, tak sikit semacam Nabi Isa, iaitu 4 orang sahaja. Dibenarkan 4 orang, tu masalah. Itu syariat Nabi kita ni pertengahan. 4 orang tu pun kalaulah kamu dapat buat keadilan. Kalau tidak ada keadilan, maka satu saja. Fa illam ta'dilu fawahidah. Maka jika tidak ada keadilan oleh kamu, maka adalah kahwin satu saja. So saja tunai kewajipan hak so itulah. Tu. Ketahui, yakni ketahui olehmu. Adalah niat itu pada lughah, yakni pada bahasa Arab. Adalah niat itu pada lughah, yakni pada bahasa Arab sahaja, sengaja hati. Itu sahaja hati. Sahaja hati mengerja, sahaja hati membuat. Itu niat pada lughah. Dan syarak atau pada lughah. Dan pada syarak, mana niat pada syarak, iaitu niat pada syarak menyahaja suatu perbuatan. Menyahaja suatu perbuatan serta dilangsungkan memperbuatnya suatu perbuatan itu sekali bersama. Menyahaja membuatkan suatu, menyahaja hati membuatkan suatu perbuatan serta dilangsungkan memperbuatkan suatu perbuatan tadi. Dia sengaja nak buat, lagi pula pergi buatkan berserta sama. Itulah niat pada syarak. Kalau bahasa Arab, qasdu syai'in muqtarinan bi fi'lih, mengqasad menyahajakan suatu perkara hal keadaan menyertakan dengan buat. Menyahaja hendak buat serta dia buat, itu namakan niat. Kalau sengaja sahaja tidak buat, orang panggil azam. Azam, ada cita-cita saja hendak buat, ada sengaja saja nak buat tapi tidak buat, maka itu panggil azam. Adapun niat dia sengaja buat serta dilangsungkan memperbuatkan suatu perbuatan tadi,
Membuat tu sekali, yakni bersama-sama. Dalam hal cita-cita, dah hal sengaja nak buat, dia pun buat bersama-sama. Maka itulah dikatakan niat. Itu niat. Hanya diperintahkan niat itu pada amalan. Hanya sungguhnya diperintahkan niat itu pada amalan. Ialah supaya berbeza antara adat dengan ibadat yang satu macam tu dia. Diperintahkan niat tadi pada amalan. Pada amalan ibadat kita tu. Pasal apa? Pasal apa diperintahkan niat pada amalan? Ialah supaya berbeza antara adat. Antara perbuatan biasa sehari-hari. Adat tu. Antara adat dengan ibadat yang satu macam. Yang satu bagai. Nak dapat berbeza di antara adat dengan ibadat. Nah, ada ibadat yang satu macam, yang satu bagai, yang satu rupa. Dan rupa yang sama ya. Adat ibadat serupa yang sama. Tapi tempat berbezanya ialah di niat. Kalau niat jadi ibadat. Kalau tak niat jadi adat. Macam kita pakai baju. Nah, pakai baju adat kita pakai baju Melayu. Baju Melayu kita pakai baju Melayu. Pakai baju Melayu pakai semua pakai kain berikat. Jadi kalau kita pakai semata-mata pakai tu, dikatakan adat. Dan sebaliknya apabila lah kita tu niat sama kat situ. Kita ada niat kat situ. Niat menutupkan aurat, maka itu jadi ibadat. Tu. Jadi kita pakai apabila tidak ada niat. Jadi adat, tapi apabila lah kita niat jadi ibadat. Ni kita pakai pakaian tutup aurat. Saja mata kita pakai itu ya. Tidak niat apa-apa. Jadi adat. Nah, apabila kita pakai niat menutup aurat, jadi ibadat. Dan supaya berbeza di antara beberapa ibadat yang satu bagai Allah pada kata supaya berbeza antara adat dengan ibadat yang satu macam. Supaya berbeza antara beberapa ibadat. Beberapa ibadat yang satu bagai. Yang satu macam. Beberapa ibadat yang satu, jadi perbezaan dia dengan niat. Kalau tak niat, sahaja yang ibadat tak jadi apa-apa. Kalau tak niat, jadi ibadat pula kat situ. Misal je lah, tengok misal. Ada pemisal, ada peupama. Yang pertama itu, apa yang pertama? Supaya berbeza antara adat dengan ibadat yang satu macam. Supaya berbeza antara adat dengan ibadat yang satu macam. Ialah masa yang misal yang pertama ni seperti duduk dalam masjid. Maka duduk itu ada kalanya duduk kerana beristirahat, yakni pada adat. Masuk masjid duduk, tak ada niat etikah apa-apa pun dak. Duduk kerana biasa kita datang masjid, duduk masjid, suka masjid. Tidak ada niat etikah pun dak. Duduk ambil rehat. Tu. Pada adat ya, berehat kita dalam masjid. Dan ada kalanya duduk itu kerana beriktikaf, yakni pada agama. Jadi kita beristirahat di masjid dikatakan pada adat. Jadi kita beriktikaf tu dikatakan pada agama. Maka tempat berbezanya niat. Kalau kita pergi masjid tidak ada niat apa-apa saja jadi adat. Kalau kita pergi masjid niat beriktikaf baru jadi dapat pahala. Maka hal yang boleh memperbezakan antara kedua duduk ini, yakni duduk beristirahat dan duduk beriktikaf. Maka kelakuan yang boleh memperbezakan di antara kedua duduk ini, yakni duduk beristirahat dan duduk beriktikaf itu ialah niat dan sengaja hati. Niat tu saja untuk membezakan. Kalau dia niat iktikaf jadi ibadat. Kalau dia tidak niat iktikaf maka tidak jadi apa-apa.
Tidak ada apa-apa. Jadi adat. Kepada keterangan ini, keterangan masal yang pertama, kepada keterangan ini, panggil kepada keterangan dia gantung pada isyarat ke belakang. Gantung atau takluk pada isyarat ke belakang. Diisyaratkan oleh Rasulullah dengan sabda Rasulullah. Diisyarat kepada keterangan ini, keterangan masal yang pertama itu. Gapo? Iaitu berbeza antara adat dengan ibadat yang satu macam. Tu diisyaratkan oleh Rasulullah dengan sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ia Rasulullah ditanya orang. Ketika Rasulullah ditanya orang, ini orang menanyakan Rasulullah. Dari hal seorang lelaki yang pergi perang kerana riak atau memegahkan keberanian seorang laki-laki tadi. Ya Rasulullah, macam manakah orang yang pergi perang tu kerana riak, supaya melihat-lihatkan orang atau tanya tunjuk keberanian dia tu. Kalau megahkan dengan keberanian dia, boleh dapat ikut perang tu. Orang kata dia tu berani. Maka mana pertanyaan dia ni? Tanyaan dia, manakah di antara seorang laki-laki yang mengikut perbuatan Allah Ta'ala? Manakah laki-laki yang mengikut perbuatan Allah Ta'ala? Seorang ni dia pergi perang kerana riak atau nak megahkan keberanian dia tu, nak menunjukkan keberanian dia tu. Maka orang ni tanya Rasulullah, siapa? Manakah di antara seorang lelaki yang mengikut perbuatan Allah Ta'ala? Maka sahut Rasulullah, maka jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa pergi perang kerana menjunjungkan perintah Allah yang Maha Tinggi, maka mereka lah yang berperang sabilillah. Siapa pergi perang kerana menjunjung, kerana mengikut perintah Allah yang Maha Tinggi, perang kerana mengikut dan menjunjung ke perintah Allah yang Maha Tinggi, maka mereka lah yang berperang sabilillah. Adapun kamu pergi perang kerana menunjuk-nunjukkan orang atau supaya orang kata kamu jadi seorang yang berani, maka itu sia-sia sahaja. Itu tepatnya. Adapun upama masalah yang kedua. Apa masalah yang kedua? Yakni masalah yang kedua, niat memperbezakan di antara dua ibadat yang serupa. Niat memperbezakan di antara dua ibadat yang serupa. Ialah upama masalah yang kedua. Ialah upama masalah yang kedua seperti orang yang memperbuat 4 rakaat sembahyang zuhur pada waktu zuhur. Seperti orang yang memperbuat 4 rakaat sembahyang pada waktu zuhur. Maka yang membezakannya, maka perkara yang memperbezakannya kan perkara daripada zuhur dan lain daripada zuhur. Daripada zuhur dan lainnya lain pada zuhur, iaitu yang membezakan pada zuhur dan lain tu niat dan sengaja hati juga. Ibadat sama ya, zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat. Tapi perbezaannya ialah niat dan sengaja hati jelah. Sahaja aku sembahyang fardu zuhur 4 rakaat jadi zuhur. Sahaja aku sembahyang fardu asar 4 rakaat jadi asar. Maka niatlah sebagai membezakan di antara dua ibadat yang sama. Itu niat sebagai mengesahkan amal. Itu begitulah katanya sallallahu alaihi wasallam, wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan sesungguhnya bagi tiap-tiap seorang itu barang yang dia niat. Barang yang berniatlah ia almar'u akan dia kemah. Apa saja yang niat maka bagi dia macam itulah. Adalah perkataan ini. Perkataan wa innama likulli imri'in ma nawa.
menunjukkan atas tiada harus menutup gati pada ibadat. Apa menutup gati? Jadi minta gati. Tak harus, tak boleh minta gati pada ibadat dan berwakil pada niatnya niat ibadat. Seperti semayang, tak boleh suruh gati kat orang semayang. Ni kita sibuk dengan kerja, masuk office, masuk pejabat hari ni. Kamu tunggu semayang ni ke aku sibuk sini. Tak boleh. Puasa, tak boleh. Haji tak boleh. Tu. Dikecualikan pada membahagi harta zakat dan memotong kurban. Itu tak apa. Kita wakil orang tak apa tu untuk bagi harta zakat. Itu berwakil boleh. Atau dan memotongkan kurban. Nah, memotongkan kurban, kurban kita tu, kita wakil boleh juga yang ni. Ni hak istisna, ni berwakil boleh. Maka haruskanlah padanya pada harta zakat, pada membahagi harta zakat dan memotong kurban, berwakil pada niat memotong kurban dan membahagi zakat kepada mustahak zakat. Itu harus. Maka haruskanlah padanya haruskanlah padanya pada membahagi harta zakat dan memotong kurban, berwakil pada niat memotong kurban. Jadi semula itulah. Dan membahagi zakat kepada mustahak zakat, serta kuasa memperbuatnya seorang sendiri. Perkara ni kuasa dia buat sendiri, tapi wakil kat orang tak apa. Membagi zakat kuasa dia bagi sendiri, tapi dia wakil kepada orang, tak apa. Tu. Dan tiada harus berwakil pada mengerjakan haji kepada lain orang, yakni kepada orang lain. Tak harus berwakil pada mengerjakan haji. Berwakil kepada lain orang, yakni kepada orang lain, serta kuasanya seorang. Dia ada kekuasaan, tapi dia wakil orang tu buat haji, maka ini tak boleh. Tak boleh dia wakil. Bagi juga semayang, dia kuasa semayang. Tapi dia wakil kat orang semayang, tak boleh. Dia masih ada boleh semayang. Semayang kalau kuasa berdiri, tak kuasa berdiri, ya duduk, boleh menyanyi, boleh apa saja tertik semayang tu. Tapi dia wakil kat orang suruh semayang, boleh? Tak boleh. Malaikat lepas pada mati boleh. Nak wakil haji pun boleh. Nak suruh orang haji pun boleh. Atau nak suruh semayang pun boleh. Katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, faman kanat hijratuhu ila Allah, maka barang siapa adalah hijrah man kepada Allah, ila akhirih itulah, fa hijratuhu ila ma hajara ilaih, maka hijrah man tu kepada barang yang berhijrahlah ia man kepada dama itulah. Ya hijrah niat dia kat mana, jadi kat tu lah. Ini masalah hijrah. Maka tafsir ke jana, maka hijrah yang tersebut pada perkataan ini, maka berpindah yang tersebut pada perkataan ini, perkataan faman kanat hijratuhu ila Allah, yaitu hijrah tersebut pada perkataan ini atas beberapa perkara, mengeterbahagilah ia atas beberapa perkara. Berbahagilah ia atas beberapa perkara. Pertama, hijrah sahabat-sahabat Rasulullah, berpindah sahabat-sahabat Rasulullah daripada Mekah kepada Habasyah. Maka Habasyah ni sekarang ni negeri Habasyi. Kalau sini Ethiopia. Maka negeri Habasyah ni duduk dekat dengan Somalia. Dekat dengan Somalia, negeri orang hitam. Negeri Tesok lah, negeri kawasan ini, negeri Tesok. Tu. Dulu dia negeri yang kaya, adil. Tapi sekarang ni jadi negeri yang susah sekiranya negeri ini. Hijrah sahabat-sahabat Rasulullah daripada Mekah kepada Habasyah.
Bila tu kah? Ketika sangat keras ancaman dan kejahatan orang-orang kafir terhadap kepada umat Islam. Kerana ketika sangat keras ancaman dan kejahatan. Kejahatan ancaman tu mana atas tafsir lah. Ketika sangat keras ancaman dan kejahatan orang-orang kafir terhadap kepada umat Islam. Tu maka Nabi pun suruhlah mereka hijrah dari Mekah pergi kepada Habasyah. Maka pergilah mereka melarikan diri dari sana. Dari Mekah kepada Najasyi Raja Habasyah. Maka pergilah mereka melarikan diri dari sana, dari Mekah. Kerana kejahatan orang kafir terhadap mereka. Melari kepada Najasyi Raja Habasyah, iaitu 5 tahun sebelum Rasulullah diangkat menjadi pesuruh. Iaitu 5 tahun, iaitu hijrah sahabat-sahabat Rasulullah pada Mekah dan Habasyah, iaitu hijrah sahabat-sahabat Rasulullah pada Mekah dan Habasyah 5 tahun sebelum Rasulullah diangkat menjadi pesuruh. 5 tahun sebelum Rasulullah diangkat menjadi pesuruh, dibangkit jadi pesuruh. Maka dibangkit jadi pesuruh umur 43 tahun lah, macam tu. Ni tengok sejarah lah. Tengok dalam sejarah dia. Maka dimakianlah keterangannya. Keterangan hijrah sahabat-sahabat Rasulullah di Mekah dan Habasyah tu mengikut perkataan Imam Al-Baihaqi. Ini tu satu hijrah. Kedua, hijrah umat Islam daripada Mekah kepada Madinah. Hijrah umat Islam daripada Mekah dan Madinah, iaitu hijrah umat Islam daripada Mekah dan Madinah ni 13 tahun. Kemudian pada Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul. Lepas Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul 13 tahun. Adapun hadiah hijrah pada Najasyi itu 5 tahun sebelum Rasulullah diangkat menjadi pesuruh. Tu. Hijrah dari Madinah 13 tahun. Kemudian daripada jadi Nabi Muhammad diangkat, dibangkit menjadi Rasul. Dibangkit menjadi Rasul. Itu hijrah. Kalau tu hijrah ni berjaya. Hijrah ni berjaya. Maka tempat-tempat kita yang hijrah, maka ada dibagi tahukan dalam kitab-kitab ni adalah cara berhijrah tu macam mana hijrah. Kalaulah tempat kita tinggal sekarang tu banyak maksiat, diri kita tak tahan maksiat-maksiat tu kerana terlalu banyak, maka bolehlah kita hijrah dari tempat tu pergi ke tempat lain. Atau banyak kezaliman kat situ, boleh kita hijrah juga. Banyaklah. Sebagaimana berkata Ibnul Arabi, adalah mengembara di muka bumi itu menurut pendapatan ahli ilmu atas 2 perkara. Allah alam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa warzuqna ilman yanfa'una. Rabbi zidna 'ilma warzuqna fahma. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika nabna wa ilaika al-masir. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil 'izzati amma yasifun wa